warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. صراط الذين غير المغضوب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung muka surat berapa? Muka surat 9 kat mana tu? 9 daripada bawah dan sunat makmum mengucap amin. Situ. Dan sunat makmum mengucap amin. Bacaan imamnya tu bersama-sama dengan ucap imamnya. Situ. Tu. Muka surat Jawi, muka surat 9 dah. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Dia kata dan sunat makmum. Sunat makmum mengucap maknanya menyebut. Sunat makmum menyebut amin. Amin siapa? Amin bacaan imamnya, imam bagi makmum. Makmum tu sunat menyebut amin bacaan imam. Sunat makmum menyebut amin tu bersama-sama dengan ucap imam. Gitu kita ada. Sunat makmum menyebut amin tu bersama-sama ataupun serentak dengan ucap imamnya, yakni dengan ucap amin bagi imamnya, imam bagi makmum. Sunat makmum tu menyebut amin bacaan imam. Sunat makmum menyebut amin tu bersama-sama. Apa makna bersama-sama? Maksud bersama-sama ni, janganlah makmum terdahulu dan imam terkemudian. Maksud bersama-sama, janganlah imam sebut dulu, makmum kemudian. Sama-sama makna apa? Serentak. Itu makna bersama-sama serentak dengan ucap amin bagi imamnya, imam bagi makmum. Lepas tu orang tanyalah, apakah hikmah syarak menuntuti kepada makmum
menyebut amin bacaan imam tu serentak dengan ucap amin imam. Apakah hikmat? Hikmatnya ialah diampuni segala dosa kecil yang terdahulu. Tu hikmat. Dah ustaz tahu mana diampuni segala dosa yang kecil? Jawabnya kerana sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagu mana lah hadis? Man wafaqah, barang siapa yang muwafakat mana serentak, ta'minuhu, barang siapa yang serentak aminnya dengan ta'minul malaikah, serentak aminnya dengan amin para malaikat. Maka ulama-ulama mensyarahkan amin malaikat ini ialah amin imam. Siapa-siapa yang serentak aminnya dengan amin para malaikat, jawab bagi mang syartiyah, ghufira lahu, nescaya diampuni dosa yang terdahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Situ kelebihan besar situ. Usahakan serentak. Tak serentak luputlah hikmat tersebut. Satu. Dan sunat. Lepas orang tanya ulama, kalau adakah luput sunat menyebut amin jika imam tidak menyebut? Adakah luput tuntutan sunat menyebut amin jika imam tidak sebut? Nak jawab kan ya? Jawabnya sunat juga bagi makmum tu menyebut amin dengan seorang diri. Ya. Waladdallin. Senyap tak imam. Tak sebut amin. Lagu mana? Jawabnya sunat bagi makmum tu menyebut amin dengan sendiri. Jangan tunggu. Sunat bagi makmum menyebut amin dengan seorang diri. Lepas pada ni dia sebut. Sebelum nak menyebut amin tu dia ada pula situ, sunat situ pula. Dan sunat berhenti saktah. Dan sunat berhenti saktah antara Fatihah dan amin. Patut orang tanyalah, saktah ni kenapa? Kenapa saktah? Saktah bukan berhenti. Saktah ni ialah dipanggil diam dan yang sedikit kada membaca subhanallah. Itu makna saktah, diam yang sedikit kada membaca subhanallah. Dan kalau sekira selesai membaca Fatihah dan amin, dah setengah tu sunat kita saktah. Contoh, waladdallin. Sunat kita diam yang sedikit kada subhanallah. Setengah riwayat
ketika saktah tu sunat kita membaca menyebut Rabbighfirli situ. Waladdallin Rabbighfirli. Lepas tu amin. Tambah lagi wali walidayya wali jami'in muslimi wal muslimat. Tu kaedah dia. Patut orang tanyalah, saktah di dalam semayang ni ada berapa? Ada berapa saktah dalam semayang? Yang pertama, selepas selesai takbiratul ihram dan sebelum membaca doa iftitah. Itu satu. Dia molek pai tu mata halus bagi. Pai mata halus. Pai mata besar ni dia terhad ruangan. Nampak tak? Yang pertama sunat panggil saktah yang pertama selepas selesai takbiratul ihram dan sebelum membaca doa iftitah. Itu satu. Allahu Akbar. Sunat saktah sebetul situ. Tak, kalau orang tanya lepas pada bar baca selalu doa iftitah, jadi mana? Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Terus baca antara bar dengan Allah, tak ada senggan dengan saktah. Apa hukum? Jawabnya harus, tetapi luput pahala sunat. Nak muslim terawih, gaduh lah, gaduh. Apa? 21 seorang diri. Tu tak pakai. Mula-mula okey lagi. Naik rakaat 3 ke 4 je gitu lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dah doa iftitah. Sebab sengaja tinggal membaca doa iftitah sedangkan masa masih lagi panjang, sengaja tinggal makruh. Dia semayang sunat kena baca ke? Ya, kena baca. Doa panjang ambillah sekurang-kurang doa iftitah tu. Hak kita mengaji dah sebelum ni, mana hak sekurang-kurangnya, hak pendek kali. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada apa dah situ? Lepas tu nak pergi gomo tehah lah. Nampak tak? Satu. Yang kedua, saktah yang kedua selepas selesai membaca doa iftitah dan sebelum membaca iftitah. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Lepas pada selesai doa iftitah, wa ana minal muslimin. Sunat saktah diam sebetul situ. Baru pergi baca bismillah. 2. Yang ketiga, selepas selesai membaca Fatihah dan sebelum menyebut amin. Hantar sini. Mana contoh? Contohnya waladdallin. Sunat dia sebetul tu. Baru amin. Itu 3. Yang keempat, selepas selesai menyebut amin dan sebelum membaca surah. Pak, jangan gaduh lah. Setengah orang lepas amin, bismillah, darah lah. Walaupun tak haram, walaupun tak makruh, harus, tapi luput pahala sunat. Rugi. Berapa dah? 4 dah. Yang kelima, selepas selesai membaca surah dan sebelum rokok. Selesai membaca surah dan sebelum rokok.
Baca selesai, lakum dinukum waliyadin. Dia yang sebetul. Barulah kita rokok. Jadi ada berapa tempat yang disunatkan saktah? Ada 5. Itu setiap satu tu baca ada fili dia. Jauh. Hak tadi hak kata Rabi Fili selepas selesai membaca Fatihah dan sebelum menyebut amin. Diang sebetul sehadah tekah diang tu setengah riwayat antara yang disebut di dalam kitab Al-Qaul Tam ialah sunat kita menyelang ketika itu dengan Rabbil Fili. Sebut secara perlahan. Satu. Dan sunat berhenti saktah. Saktah ialah diam yang sedikit kadar membaca subhanallah. Saktah antara Fatihah dan amin. Satu. Saktah situ. Dan antara amin dan surah. 2. Antara amin dan sebelum membaca surah. 2. Dan antara surah dan antara selesai membaca surah. Lepas tu di kitab tu dengar rokok gitu kan? Dan sabit tu kitab ni macam ada kena. Kitab ni kayak gini. Kena ada banyak bersih. Surat 9 dah. Tak ni. Dengar rokok tu. Nak nyedang tu. Dan antara selesai membaca surah dan sebelum rokok. Berapa situ di khabar? 3 dah. Lagi 2 kita khabar dah. Habis. Itu dipanggil sunat hai'ah tu. Habis. Hal lain pula ni. Dan setengahnya daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Dan setengahnya daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Gapo lagi? Membaca surah pada imam, yakni bagi imam. Sunat dikata sunat hai'ah yang seterusnya membaca surah. Surah di sini ialah selain Fatihah. Fatihah tu rukun. Surah di sini ialah selain daripada suratul Fatihah. Tu. Adapun nak baca surah ni dalam kitab besar-besar dah ada sebut dah. Nak menyazuhu, nak baca surah gapo, asar, sembahyang gapo dah sebut lah. Cuma kitab kecil tak khabar. Bis. Dan munfarid ataf pada kata imam. Dan membaca surah tu bagi munfarid. Munfarid bagi orang yang sembahyang seorang diri. Bukan nama orang dak tu. Munfarid bukan nama pelakon tamai, bukan. Munfarid maknanya orang yang sembahyang seorang diri. Sunat juga membaca surah. Surah di sini selain Fatihah. Lepas lesar Fatihah, sunat dibaca surah kan? Baca surah ke apa? Selain Fatihah. Imam dengan orang yang semayang seorang diri. Lepas tu sunat baca surah tu rakaat ke berapa? Sunat membaca surah tu
pada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang mula-mula. Itu yang pertama. 2 rakaat hak mula-mula. Mana rakaat pertama dan rakaat kedua. Tu. Habis. Lepas tu dalam kitab ni sebut tak, nak baca surah semayang subuh gapo sebut sini dah. Tengok di kata situ. Di kata situ dipanjangkan, yakni sunat dipanjangkan, yakni akan bacaan surah. Begitu. Dan sunat dipanjangkan, masuk dipanjang, yakni dipanjangkan akan bacaan surah. Dalam istilah fiqh dipanggil dengan istilah tulul mufassal. Surah yang tulul mufassal, antara permulaan ayat dengan habis ayat tu panjang. Tu dalam kitab-kitab fiqh disebut dah surah yang dipanggil tulul mufassal ni start daripada surah gapo sampai mana. Dalam kitab-kitab fiqh sebut bermula daripada suratul Hujurat sehingga surah An-Naba. Tu gelanggang dia. Jadi semayang subuh selain pagi Jumaat lah, subuh Ahad ke subuh Isnin, disunatkan dipanjangkan akan bacaan surah pada sembahyang subuh. Dipanggil istilah surah tulul mufassal dipanggil. Antara permulaan ayat dengan nama ayat tu panjang. Cuba tengok surah An-Naba. Panjang tak dia? Cuba terah semayang subuh baca surah An-Naba. Gelepar duk gelepar. Gelepar dah buat okay? Gelepar. Pergi sunat dah. Dah bermula daripada suratul Hujurat sehingga surah An-Naba. Lepas tu mandah. Dan zuhur tu kurang sedikit daripadanya, kurang sedikit, yakni kurang sedikit panjang bacaan surah. Kurang sedikit, yakni kurang sedikit panjang bacaan surah daripada sembahyang subuh. Kalau subuh sunat dipanjangkan bacaan surah, zuhur kurang sedikit. Ambil daripada surah An-Naba hingga surah Wadduha. Dipanggil dengan istilah awsatul mufassal. Kurang sedikit lah. Dipanggil sederhana panjang. Awsatul mufassal, sederhana panjang. Okey. Dalam kitab ni dia ada sebut hak kata surah yang berstatus panjang tu, ni sebuah ayat berapa ayat? Nanti nak khabar ada sini. Ni kata okey. Yang pertama dipanggil dengan istilah tulul mufassal, surah yang mana permulaan ayat dengan kesudahan ayat tu panjang. Berapa? Jumlah ayatnya lebih daripada 100. Lebih daripada 100. Tu surah hak yang berstatus panjang. Sunat baca bila? Sunat dipanjangkan bacaan surah tu
pada sembahyang subuh. Start dari Al-Hujurat hingga kepada An-Naba. Tu. Surah tak ada ni. Rakaat pertama tu dipanggil surah yang berstatus panjang. Baca tu belok ah. Jawab tak sebut dah. Nampak tak dah? Zuhur dipanggil kurang sedikit panjang bacaan surah tu daripada semayang subuh. Ambil daripada surah An-Naba pergi kepada Wadduha, semayang zuhur. Sebab apa? Sebab zuhur ni waktu orang rehat kah? Lepas tu semayang tu nisbah nak baca surah, makruh baca panjang-panjang. Nampak? Ambil hak sedar-sedar ya. Habis. Dan asar dan sembahyang asar 1, dan sembahyang isyak 2. Lepas tu dikata apa tu? Pertengahan. Tengok cakapan ni. Yang sunat membaca surah yang pertengahan panjang. Buat gitu. Sunat dikata situ, dan asar, dan sunat bagi sembahyang asar, dan isyak, dan sunat bagi sembahyang isyak. Dikata apa? Sunat apa? Pertengahan. Yakni sunat membaca surah yang pertengahan panjang. Start mana? Tadilah daripada surah An-Naba hingga kepada surah Wadduha. Asar dengan garis. Asar dengan isyak. Maghrib pendek. Isyak lah. Isyak ambil lah surah start An-Naba sampai surah Wadduha. Ambil surah apa? Iza sama'un syaqqat. Ikut lagi. Tak, punya isyak. Jangan tayasin sudah. Tayasin pas pita tu imam. Dan maghrib, dan sunat bagi sembahyang maghrib yang pendeknya bacaan surah dipanggil dengan istilah qisarul mufassal. Surah yang permulaan ayat dengan akhir ayat tu pendek. Mana? Bermula daripada surah Wadduha hinggalah kepada surah An-Nas. Negari. Walek dah hiwak dah. Walek dah hiwak. Tapi nisbah semayang maghrib hak Nabi baca sokmo ialah surah apa? Surah Al-Kafirun dengan surah Qul huwallah. Itu hak Nabi baca. Nak baca hak lain tidak ada masalah, boleh. Habis. dan pada subuh dan pada pagi subuh hari Jumaat. Tulis molek kitab musalli ni rekah. Tak, kalau boleh usahalah baca kitab kosong gini. Usahakanlah. Tapi baca kosong biar kena cara kaedah takdir biar kena molek. Dan pada subuh dan sunat pada pagi subuh Jumaat, hari Jumaat. Sunat ke apa tu? Sunat dikata alif lam, yakni sunat membaca akan surah alif lam mim sajadah. Baca gitu. Dia baca alang sajadah selok dia orang. Ngaji mana awal ni? Alang sajadah. Ngaji surah Sungai Buaya. Ada orang orang kata alif lam mim sajadah, dia panggil alang sajadah. Ada arah. Cuma kena beringat sikit. Masalah pada pagi subuh hari Jumaat ni, ya memang Nabi tak pernah tinggal baca panggil sujud sajadah. Dan asalnya dipanggil sujud saja, sujud tilawah.
Tapi lekat di kita sujud sejadah. Ingat ni nak kabah. Kalau berkait dengan sujud tilawah ni, dia kena ingat kaedah. Kadang-kadang ada 4 kaedah. Ada 4 kena ingat. Yang pertama, wajib muwafaqah pada buat dan wajib muwafaqah pada tinggal. Ni kena nulis sebab ada kaitan dengan hak pagi subuh Jumaat ni. Dia panggil gapo muwafaqah, wajib serupa pada buat dan wajib serupa pada tinggal. Istilah fiqh wajib muwafaqah. Hak ni yang tak faham ngaji. Opening kalau ngaji kitab hak berkait dengan sembahyang jemaah ada. Dipanggil wajib muwafaqah, wajib serupa pada buat dan wajib muwafaqah serupa pada tinggal. Tu yang pertama. Hak ni masalah apa ni? Masalah sujud tilawah. Tu imam sujud tilawah, makmum wajib pada ikut. Dia faham tak tu? Bila imam tidak sujud tilawah, makmum wajib dak ikut. Bagi jemaah kan, bila imam buat sujud tilawah, makmum wajib pada ikut. Ada ayat kan? Mana ayat ada? Hak lama sejid tu tak? Kharu sujada. Ada lepas dah tu imam apa? Turun sujud. Makmum wajib pada ikut tu. Kalau makmum duduk diri cegak dak ikut, maka batal sembahyang. Apa tak ada? Ataupun tu imam temu lambang sejid tu, tapi tu imam terus sambung dak sujud tilawah, makmum wajib serupa pada pihak tinggal. Jangan pergi mandam-mandam pergi turun sujud tilawah seorang diri. Hak tu sengaja buat batal. Apa tak ada? Okey. Waktu kalau orang tanya, selepas imam selesai sujud tilawah, soalan, adakah sunat bagi imam tu duduk istirahat sebelum naik? Soalan. Tak. Menurut pendapat yang muktamad, tidak sunat. Okey, sesat tu. Lepas tu orang mari pula, jika duduk istirahat juga, apa hukum? Fiqh ni gitu betul tak? Dah kalau buat dia dah nanti fiqh kan. Sekiranya jika imam duduk istirahat juga, apa hukum? Jawab mana? Mudah kali. Mudah kali Allah alam mudah kali. Tu reka tu. Mudah kali Allah alam dah. Jawab, berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i antara batal dengan tidak batal. Pendapat muktamad tidak batal. Pandangan yang kedua, pandangan dhaif, mengatakan batal. Makruh bahagian bang tu. Habis tu yang pertama. Yang kedua, dia panggil wajib muwafaqah pada buat dan tidak wajib muwafaqah pada tinggal. Kenapa batal? Itu masalah jika imam duduk istirahat juga. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat muktamad, kalau imam duduk juga tidak batal. Tak batal. Cuma pandangan dhaif mazhab Syafi'i mengatakannya batal. Ada hujah dia tu, tanya dia lah. No, macam aku ni untuk fiqh depan. Tu nak tanya gitu tu bagi bahasa golek. Itulah ngaji kitab usul-usul ada hujah dia tu. Lepas tu kata tok guru, kalau anak murid
ngaji siapa-siapalah minta guru mendatangkan dalil tu Quran ada. Contoh, ustaz mana dalil kata batas? Quran ada. Contoh ni kamu contoh ni ada macam gitu. Macam kitab-kitab musolli kan, tidak apa kenal mana apa. Syekh Daud dok ada dalil. Jadi betul ke dak Syekh Daud ni ambil mana hukum awak jangan tu. Pahanjur gitu. Ada kita dah. Kitab kecil padanglah kita tahu hukum sahaja. Sebab apa batas tu dia kena mengaji kitab besar lah. Tapi molek juga nak tahu tu kena ngaji suku lah tu nya. Habis. Kenapa dia bunyi? Kenapa ikut? Tadi kalau kita duduk ikut imam pada duduk istirahat juga. Kalau kita mengambil pandangan yang mengatakannya batal, masalah khilaf, kita boleh memilih mana-mana pandangan. Yang aula hak muktamad dak sunat duduk situ. Sunat diri selalu. Nampak? Dak duduk juga situ ada hukum tu. Pandangan yang pertama hak muktamad kata dak batal. Cuma dak dapat pada sunat lah. Yang kedua mengatakannya batal. Kitab mana sebut tu? Dalam kitab Al-Qawlu Ta. Tengok situlah ada. Yang kedua ni nak apa ni. Yang kedua wajib muwafaqah, wajib serupa pada buat dan tidak wajib muwafaqah, tak wajib serupa pada tinggal. Ni hak kedua. Nah, dan nulis dak tahulah tu. Ada. Yang kedua wajib muwafaqah, wajib serupa pada buat dan tidak wajib muwafaqah, tak wajib serupa pada tinggal. Hak ni masalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Wajib muwafaqah, wajib serupa pada buat. Imam sujud sahwi, makmum wajib ikut. Sekalipun kesalahan itu dilakukan oleh imam. Contoh, imam salah tambah rakaat jadi 5. Zuhur asalnya 4, imam salah bahar 5. Okey, bila imam berdiri rakaat ke-5 tu, makmum tegur belakang. Subhanallah. Imam pun sedar, imam turun lalu. Sudah tu. Lepas tu bagi imam sebelum salam sunat sujud sahwi. Imam pun sujud sahwi. Makmum adakah wajib pada ikut? Jawabnya kaedah wajib muwafaqah serupa pada buat. Sekalipun kesalahan itu imam yang buat. Betul? Okey. Kalau makmum dak ikut? Jawab, kalau makmum tidak ikut tanpa berniat mufaraqah batal. Yang kedua, kalau imam dak buat, sepatut selepas daripada selesai tahiyat akhir imam sunat buat sujud sahwi. Kerana tadi ia salah bahar 5 zuhur. Tapi selesai tahiyat akhir terus salah. Adakah makmum wajib pada ikut imam pada beri salam? Jawabnya tidak. Jawabnya sunat bagi makmum tu membuat sujud sahwi bila selepas selesai salam imam. Ingat tu. 2 kat tu. Yang ketiga pula. Yang ketiga wajib muwafaqah, wajib serupa pada tinggal dan tidak wajib muwafaqah, tak wajib serupa pada buat. Pening lah tu lah main. Fiqh gitu lah. Istilah yang kena ingat istilah. Dalam mutah tu ngaji tu. Muwafaqah pada buat tinggal pening tu. Dia kena ingat benar tu. Nak ngaji musolli tu kena ingat. Dak wajib muwafaqah, wajib serupa pada tinggal dan tidak wajib muwafaqah serupa pada buat. Hak ni masalah tahiyat awal. Tahiyat awal. Imam sepatutnya lepas selesai sujud yang kedua, sepatut imam sunatlah duduk tahiyat awal. Tapi imam diri selalu.
Patu makmum tu lagu mana? Ingat kaedah makmum wajib muwafaqah serupa pada tinggal. Diri atas. Kalau makmum pergi baca juga bawah tu. Jawab kalau sengaja lagi pula tahu akan haram dan tidak berniat mufaraqah, jawabnya batal. Tetapi kalau imam duduk tahiyat awal, adakah makmum wajib pada ikut? Ingat kaedah, dan tidak wajib muwafaqah pada buat. Berarti kalau imam membaca tahiyat awal, makmum tidak wajib pada ikut. Dengan maksud harus bagi makmum itu menunggu imam di dalam qiyam rakaat ketiga, sekalipun dia berdiri lagu tu dengan sengaja. Intaha di dalam kitab Matla'ul Badrain. Sekali lagi, okey. Imam duduk membaca tahiyat awal. Okey. Adakah makmum wajib muwafaqah pada membaca? Tidak. Tidak wajib muwafaqah, bahkan boleh menyalahi. Lagu mana boleh menyalahi? Dengan maksud harus bagi makmum menanti imam di dalam berdiri rakaat ketiga. Imam duduk bawah, makmum berdiri. Boleh tunggu dalam berdiri rakaat ketiga, sekalipun berdiri tu dengan sengaja. Sah. Sah. Kalau tengah ngaji fiqh ingat masalah sudah tu bahas. Ni muju ingat, dah ingat dah bahas gini dah. Muju ingat lagi. Hak keempat, hak terakhir. Tidak wajib muwafaqah, tak wajib serupa pada buat, dan tak wajib muwafaqah serupa pada tinggal. Tidak wajib muwafaqah, tak wajib serupa pada buat, dan tidak wajib muwafaqah, tak wajib serupa pada tinggal. Hak ni masalah kunut. Kunut. Lagu mana? Imam membaca kunut, adakah makmum wajib serupa pada membaca? Tidak. Bahkan boleh menyalahi. Lagu mana? Dengan makmum menanti imam di dalam sujud yang pertama. Boleh. Kalau kita tak pandang sawak, kita boleh. Kalau orang nanjak pun buat gitu, jawab diri lah. Hukum ada dah situ dah. Yang kedua, jika imam tidak membaca kunut, dengan makna lepas iktidah imam terus sujud, adakah makmum wajib serupa pada tinggal? Jawabnya tidak. Bahkan boleh menyalahi. Lagu mana boleh menyalahi? Dengan maksud makmum boleh membaca kunut dengan syarat. Syarat yang pertama, jika makmum boleh mendapati imam di dalam sujud yang pertama, maka ketika itu sunat makmum membaca kunut. Kalau makmum baca kunut dan boleh mendapatkan imam di dalam sujud yang pertama. Kunut apa kena baca? Kunut pendek. Kan kunut panjang. Kunut pendek, kunut mana? Allahumma ghfili. Bukan Allahumma hdini. Allahumma ghfili. Betul? Ya apa? Allahumma ghfili ya Hanana, apa kerah tu? Ya Ghafur, kemudian selawat. Allahumma ghfili ya Ghafur, selawat. Kalau kita boleh mendapatkan imam pada sujud yang pertama, saat tu sunat bagi makmum baca kunut. Imam duduk bawah lagi. Duduk lagi.
Dan jika makmum boleh mendapatkan imam di dalam duduk antara dua sujud, ketika itu harus bagi makmum baca kunut. Kepening dah dua tu faham tak? Tak faham. Kita baca kunut, okey, kita baca kunut tu, kita sempat mendapatkan imam di dalam duduk antara dua sujud. Ketika itu harus bagi makmum membaca kunut. Yang ketiga, jika kita mendapati imam di dalam sujud yang kedua, maka ketika itu haram baca kunut, lagi pula batal sembahyang. Tak pandai solat. Imam tinggal attack, senang kerja ni. Ni cari nyaki semua ni. Nak kena mandah berkerah. Tak ingat asal Allah. Nampak tak tu? Tu. Jadi diriwayat dan sunat pada pagi subuh Jumaat tu, sunat ke apa? Sunat membaca surah Alif Lam Sajadah. Hak ni pada rakaat pertama. Dan sunat membaca surah Hal Ata 'alal Insan pada rakaat kedua. Ni tak ingat ni tepek dia dah depan dah. Tepek tepek. Tapi hok boleh ingat power tau. Ingat. Tu pun deboh capur ikut toko ayat. Jangan main 1000 hari panjang. Suruh sejadah panjang dah. Atau al-insan pun berkerah. Abang ingat ah. Kata pek depan boleh tau. Boleh tau. Apa gabrah? Sabit hari subuh Jumaat. Usahakanlah, usaha. Nak habis. Dan sunat mengucap takbir intiqalah. Ini sama semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sama semula. Subhanakallah wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.